Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Dan lagi 3-4 hari nak puasa ni. Khamis lebih kurang 3 hari 4 hari macam tu lah. Moga Allah Ta'ala rahmati kita, mudahkan kita untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Seterusnya boleh beribadat dengan lancar, baik di bulan yang mulia itu, insyaAllah. Yang ini tak mau cerita yang macam biasa lah. Saya masuk sikit-sikit buat puasa. Dan kita cuti puasa nanti. Lama juga cuti tu. Cuti sebulan, cuti Syawal 2 bulan. 2 bulan. Tengok nanti datang makin gedebak ke, makin cengkung ke, tak tahulah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Mungkin saya dah cerita, pasal saya ngajar sini pun dah lama. Mungkin boleh ingatkan balik lah. Kita ni tuan-tuan, isu terbesar anak Adam ialah musuh. Kita ada musuh. Musuh kita ni, dia ada 2. Kalau musuh kita satu kategori, boleh sembang lagi. Sekarang musuh kita ada 2 pattern, yang mana dia mengganggu kita sampai hari kiamat. Jadi musuh ni, dia tak berhenti dan tidak berputus asa untuk merosakkan kita. Tuan-tuan, saya semua sekali, termasuk para rasul, para nabi, diganggu oleh 2 makhluk. Pertama, jin kafir ataupun jin-jin yang syaitan, yang berbangsa jin, mengikut selari dengan iblis punya ideologi, dengan dia punya perjuangan. Pasal bukan semua jin kafir, bukan semua jin buat maksiat. Ada mereka puasa juga. Tapi jin-jin yang kafir, jin-jin keturunan iblis, salah silah dia kebanyakannya perosak lah. Yang ni kita panggil syaitan. Syaitan. Dan yang kedua, musuh kita adalah manusia. Manusia yang juga dipanggil syaitan juga. Kerana syaitan ada 2. Syaitan adalah sifat, syaitan bukan makhluk. Syaitan sifat yang duduk pada makhluk. Daripada perkataan syaitana, bermaksud tersasar ataupun terkeluar, jauh, sesat, terkeluar. Maknanya syaitan boleh jadi jin, syaitan boleh jadi manusia. Quran sebut beberapa tempat tentang wujudnya syaitan manusia. Allah Ta'ala panggil syaitan juga pembisik-pembisik yang membisik di dada manusia, sekejap pergi sekejap datang. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jin, di kalangan jin dan manusia. Syaitan jin dan syaitan manusia. Kepala-kepala munafik Allah Ta'ala panggil juga syaitan dalam Quran. Jadi syaitan yang kedua yang kita mengganggu kita adalah syaitan manusia. Ini 2 makhluk perosak yang membuatkan kita susah nak balik kampung kita, syurga. Pasal asal atuk kita kat dalam syurga. Kita nak balik kampung tu, bukan kampung raya nanti. Jadi kampung raya nanti tu kampung di bumi. 30 hari orang puasa, bukan pulun untuk 30 hari, pulun untuk raya setengah hari tu. Hilang muka, tak tahu pergi mana. Yang tak tahu buat murtabak, pergi buat murtabak, masuk ambil 2-3 gerai. Yang tak pernah jahit baju orang, beli mesin dan tu nak jahit baju orang. Semua nak menambah rezeki. Baguslah. Sampai tak jumpa batang hidung untuk menyambut setengah hari Syawal. Setengah hari je Syawal. Lepas sembahyang raya habis lah. Pagi ada takbir, lepas tu ada solat Aidilfitri, habis tu habis . Bersalaman macam tu je. Hari raya kedua Tuhan suruh puasa 6 dah. Puasa balik. Tapi orang buang sebulan untuk setengah hari tu. Padahal lagi 2-3 hari kita akan menyambut perayaan. Itulah raya.
Raya ibadah namanya. Raya Aidilfitri satu hal lain. Bahkan sembahyang raya itu pun sunat. Tetapi puasa tu wajib. Kita nak raya lagi beberapa hari ni, tolong ada mood raya tu. Dan sambutlah raya tu betul-betul. Kerana kita ada dua musuh ni. Dua musuh yang setahun lepas sampai hari ni ganggu kita. Banyak dosa kita dah terkumpul. Banyak dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kenapa Ustaz panggil manusia pun ganggu? Kenapa Ustaz panggil manusia pun syaitan? Dah tu yang ajar orang merompak ni, yang merogol orang dan merompak, yang menindas orang, peras ugut, minum arak, ajar orang minum arak, ajar orang main judi. Siapa? Syaitan yang tak nampak tu. Adakah hantu raya, hantu pocong datang terbang ajar cara nak minum arak, ajar cara nak main judi? Ada pocong datang lompat-lompat? Jadi anak cucu anak Adam yang pelingkup hari ni, tak kisah sosialnya, akidahnya, maksiatnya, adalah syaitan manusia yang banyak ajar. Praktikal. Pembisik duduk dalam hati. Pembisik duduk dalam hati. Yang ajar orang buat jahat, cara nak pecah masuk masjid ni orang. Dan yang masuk masjid ni curi duit pun, misalannya, ialah manusia. Yang kita takut kita kunci rumah tu, takut manusia tu, setan-setan itulah. Yang sekarang duduk dalam kelab-kelab malam yang mabuk, tu siapa? Jin. Orang. Jadi kita bermusuh dengan dua penjuru, syaitan jin dan syaitan manusia. Susah tau. Susah. Sebab tu kronologi dia asal, kita tak sepatutnya wujud syaitan manusia. Tak sepatutnya wujud. Pasal bangsa itu lain. Malu kat atuk kita Adam alaihissalam. Saya cerita balik, tuan-tuan pun ingat cerita. Iblis ada kat mana dulu? Syurga. Iblis duduk syurga. Keluar kau daripada syurga ini. Bila Allah Ta'ala dah marah ke dari syurga ini, maka dia ada dalam syurga. Orang yang boleh masuk dalam syurga hanya orang yang baik. Kalau dia tak cukup baik, dia baik lebih-lebih kurang, dia tidak akan masuk syurga. Allah angkat dia masuk dalam syurga sebelum dia mati. Jin lain semua duduk kat bumi lagi. Jin lain semua duduk kat bumi lagi. Dia special. Iblis seko ni, dia bagi angkat. Kenapa dia Ustaz cakap dia seko? Pasal dia cakap dengan Tuhan, aku engkau. Ana khairuhu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau buat aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau buat dia daripada tanah. Kau, aku, engkau, aku, engkau. Berikan aku tempoh, bukan kami. Dan Allah Ta'ala cakap kat dia pun, engkau, bukan kalian. Maka iblis satu. Iblis satu. Dan dia special. Sebelum mati lagi dia duduk dalam syurga. Gila punya power dia, ibadat, sampai boleh masuk syurga sebelum ajal. Jangan main-main. Dan para jin lain semua duduk kat bumi. Mana Ustaz tahu ada jin duduk kat bumi? Saya tak tahu. Tapi ulama tafsir memberitahu, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak kala Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan ciptakan khalifah dekat bumi ni. Lalu malaikat berfirman balik, kenapa engkau nak cipta makhluk yang akan buat bencana dan menumpahkan darah di bumi ni? Mana malaikat tahu Nabi Adam nak tumpahkan darah dan buat bencana? Dia belum dicipta lagi. Malaikat ni pandai-pandai ke? Sebelum buat Adam, malaikat dah tanya Tuhan, kenapa nak buat? Masa tu Adam tak ada. Dan dia cakap, kenapa kau nak buatkan makhluk yang akan buat bencana dan berbunuhan? Mana malaikat tahu ni? Mana malaikat tahu bangsa manusia akan jadi macam tu? Sebab itu sebelum Adam ada, jin dah buat perangai macam ni dah. Jin dah buat perangai macam ni. Di mana jin itu berada? Di bumi. Ada makhluk sebelum macam manusia yang kau nak buat ni, yang Allah nak buat ini,
adalah mirip-mirip dengan bangsa yang telah ada. Bukan bangsa malaikat. Kalau bangsa malaikat, malaikat pun mungkin tak ada masalah. Aku tak ada perasaan, laki perempuan tak beranak, tak tidur, tak apa. Kau buat Adam, ni Allah Ta'ala nak buat Adam macam bangsa dulu, tapi material daripada tanah je. Sifat lain semua sama. Sebab itulah berlaku sesuatu di bumi ini. Para pandangan sebahagian ulama yang mengangkat jin sebagai iblis sebagai leader yang berjaya mengurus peperangan, musibah yang berlaku di kalangan jin di bumi ini. World War dah ada dulu. Jadi sebab tu dia dimuliakan, dinaikkan darjat, dapat pangkat tinggi dan sebagainya, duduk dalam syurga. Tapi dia bukanlah ketua malaikat. Dia tak pernah register jadi malaikat pun. Jadi dia adalah jin. Mana ustaz tahu dia jadi jin? Saya tak tahu. Surah Kahfi cakap ada, ayat 50. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Tak kala kami suruh para malaikat semua sujud kepada Adam, semua sujud malaikat iblis, dia berbangsa jin. Allah cakap, bukan saya cakap. Jadi bila dia jin, jangan cakap dia malaikat. Siapa yang ajar ni cakap dia ketua malaikat ni? Anda telah membuat Allah ni buat silap, buat cipta malaikat lawan dia balik. Sebab tu jaga-jaga. Kita benda ni Quran cerita terang-terang, dia berbangsa jin. Mana boleh dia jadi ketua malaikat? Takkan Allah Ta'ala silap buat malaikat lawan dia balik? Tapi ustaz dengar cerita macam tu. Tu benda ni bukan jadi kepada umat muslimin je. Kaum Nasrani pun jumpa saya, mu'alaf. Dia cakap once, kita last time memang they thought that Lucifer once an angel. Bahkan dia lebih tinggi daripada Jibril. Iblis Lucifer dalam bahasa Inggeris. Mereka pun ingat iblis ketua malaikat. Dah lah dia perangai satu hal, kita angkat pula makam dia. No, dia tak pernah. Dia satu jin yang bagus dia. Jadi ketika dalam syurga malaikat ada, iblis boleh ada saing-saing tu. Emang malaikat ni duduk dalam syurga ni menikmati syurga ni, special dia ni. Pasal dia bagus lah, dia baik, semayang punya kaki. Dia tak mabuk todi ke apa, dia tak ada. Dia tak derhaka kat mak bapak dia, dia tak ada syirik, dia tak ada masalah. Dan dia satu makhluk yang baik. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat sujud, semua sujud. Iblis tak nak sujud. Dia bukanlah salah seorang malaikat, dia adalah jin. Surah Kahfi ayat 50. Pergi tengok boleh kan? Clear benda ni. Okay, dah tu kenapa dia tak nak sujud? Kenapa tak nak sujud ke Adam? Pasal pelik lah, dia dah terbukti jaga bumi elok. Bangsa dia duduk kat bumi. Allah dah bagi reward, dah bagi pangkat, dah bagi hadiah, dah duduk dalam syurga. Dia sentiasa sujud. Dia orang baik. Kenapa nak buat satu makhluk replace dia? Khalifah kat bumi, replace dia. Adam tak proven lagi ya, boleh selesaikan masalah, baru buat. Mungkin kalau Allah Ta'ala buat Adam, tak suruh iblis sujud, iblis tak ada masalah. Buatlah dia, lantaklah, aku tak campur. Tapi suruh aku duduk, dan suruh dia perintah pula takbir bumi. Ya, aku nak buat mana ni? Dan bangsa aku macam mana? Kaumku, aku ni dah kau angkat, dia memang proof. Sebab tu malaikat sambung ayat tadi, kami sentiasa bertasbih memujimu ya Allah. Malaikat pun tanya, kalau nak pasal zikir dan selawat dan berzikir memuji Tuhan, kami malaikat semua sujud dan berzikir memujimu. Iblis pun dalam hati dia mungkin, kalau takat semayang, puji, zikir, aku pun buat. Bukan aku ada problem sampai kau nak suruh Adam ganti aku. Aku bukan buat masalah, aku bukan duduk neraka, aku duduk syurga, aku hidup lagi. Ini yang dia punya problem. Pasal Allah nak jadikan Adam khalifah, replacement dia punya authority. Dan dia orang baik. Kalau dia ada buat salah, mungkin pun dia tak ada masalah. Dia ada 2-3 masalah dia buat, mungkin dia pun tak kisah nak replace dia. Tapi dia sekarang bagus.
So kalau kita duduk tempat dia, manusia pun mungkin ada nafsu rasa macam tu. Hamzah Alim ambil seorang, aku kena ikut cakap dia pula. Aku ni nak buah mana? Dah lah baru buat dia, tak tahu tentu hala lagi. Betul tak betul Mamat ni, brother ni? Jadi dia hati dah panas. Sebab tu api ni dia bergelojak. Tak kala manusia marah, itu syaitan sudah ada. Nabi cakap api boleh dipadam dengan air. Syaitan tu daripada api. Maka apabila marah, ambillah wuduk macam tu. Syaitan dia bila marah, dia tak boleh kontrol. Tengok api, dia unstable. Tanah is very fragile. Dia memang tetap, dia lembab. Kalau dia nak berbentuk jadi keras, dia boleh jadi tanah liat keras. Kalau dia nak mencucuk tanam, banyak pelbagai sifat dia ada. Api macam tu je, membakar, membara macam tu. Dia tak boleh, hati dia tak boleh. Itu yang dia cakap dengan Tuhan, aku lagi baik daripada dia lah, dia daripada tanah lah, apa tu semua dialog dia lah. Tak kisahlah kok mana pun, keluar kau. Tak layak syurga ni ada orang sombong. Itu layak duduk syurga dulu. Sebab tu kita pun Nabi cakap, tidak masuk syurga orang yang dia secebis sombong ada dalam diri dia. Orang sombong tak boleh masuk syurga. Iblis kena keluar balik. Aba wastakbara wa kana minal kafiri, takbur. Tak boleh. Keluar, tak puas hati, di U-turn dia panggil Adam pula turun sekali. Pasal ni lah orang yang buat aku jadi lingkup macam ni. Jadi dia tak boleh duduk syurga tempat aku dulu, kau pun duduk juga kat sini bumi ni. Dia tariklah Adam sekali. Panjanglah cerita tu, tuan-tuan pun tahu. Terperdayalah atuk kita dengan satu buah. Keturunan kita boleh diperdaya. Pasal atuk kita pun mampu diperdaya. Jadi kita mewarisi sifat genetik itu. Jaga-jaga. Sebab tu awal-awal saya cerita, kita ada dua musuh yang duk ganggu kita. Kalau Adam kena, kita pun kena. Kita pun kena. Jadi dah dua-dua duk bumi. Tak cukup dengan itu. Ingatkan dah sudahlah hal dia. Dah lah, dua-dua keluar syurga. Apa lagi kau nak? Aku nak kau masuk api sama dengan aku juga. Itu yang dia teruskan lagi perjuangan dia. Kali ni perjuangan dia bukan nak turunkan kita daripada syurga, nak bawa kita masuk dalam api sama-sama dengan dia. Dia seko. Sekarang rumah dia kat mana? Atas air, istananya. Dia ada jin-jin yang mengikutinya, dan dia ada tentera-tenteranya. Itulah pembisik-pembisik yang ada kat kita ni. Jadi bukan semua jin kafir, tetapi dia memang kafir. Dia memang nak kita habis, pelingkup habis. Tok kita pun kembali balik ke syurga, dah wafat. Dan kita adalah generasi manusia yang perlu buat ikut macam tok kita, supaya jangan ikut iblis. Jadi sekarang ni isu dia ialah berkaitan dengan kejayaan iblis menarik kita. Kita tengok balik tuan-tuan, iblis turun pasal tak sujud pada Adam. Saya dah biasa cerita ni. Tak sujud pada Adam. Umat manusia sekarang tak sujud pada Tuhan. Nampak beza. Iblis dia tak ada masalah dengan Allah Ta'ala. Bab untuk beribadat kepada Allah, dia TikTok. Dia masuk syurga. Dia dah ada dalam syurga. Tetapi dia ada masalah dengan atuk kita saja. Tapi tengoklah umat Muhammad sekarang, ada masalah dengan Tuhan. Tak nak sembah, bukan orang, Tuhan. Kalau ini kita timbang dengan iblis pun, tak tahu muka nak buah mana dah. Andai kata iblis boleh menjelma kepada seorang yang tak semayang, cakap, brother, aku dulu, aku tidak ada masalah mabuk, aku tidak ada masalah berzina, aku tidak syirik, aku taat pada Allah Ta'ala, aku sembah dia. Aku cuma tak sembah atuk engkau je, itu makhluk. Engkau, semua dosa engkau buat. Ini kau makan, itu kau buat, zina kau buat dalam paling besar sekali, Tuhan kau tak sembah. Jadi rasa-rasa boleh masuk balik tak rumah tu? Kalau iblis pun pasal tak sujud Adam dah kena baling keluar, kita anak Adam nak masuk balik situ dengan tak sembah Tuhan, boleh ke? Tak boleh lah, jangan mimpi lah. Jangan mimpi sikit pun. Pasal iblis dia keluar bukan pada tak sujud pada Allah Ta'ala, pasal sombong, takbur dan tak nak sujud pada Adam. Arahan, engkar arahan. Jadi
Sebab tu manusia sekarang ada lagi dahsyat kadang-kadang perangai daripada iblis. Cakap dia Tuhan. Iblis tak cakap dia Tuhan. Ada yang syirik, menyembah benda lain. Iblis tak sembah benda lain, dia tahu siapa Tuhan dia. Ada yang berzina, bahkan dengan mak bapak sendiri. Iblis tak buat perangai macam tu. Mabuk, iblis tak mabuk. Sekarang ustaz dia mabuk ke tak? Sekarang dia dah jahat lah. Sekarang dia dah buat lah semua jahat tu, dia hasut orang. Tetapi tetap dia penghasut, bukan pelaksana. Kena ingat itu. Masa dia nak suruh Adam makan, sebelum Adam makan buah tu, dia still remind Adam, sesungguhnya aku hanya memberi nasihat. Nampak? Dia tak cakap dia buat. Siapa suruh buat? Bila kita ditangkap atas kesalahan, pesuruh dengan pembuat salah, siapa yang kena? Pembuat lah. Pesuruh kena subahat, kena sikit. Kalau pembuat masalah kena 10 tahun, pesuruh kenalah setahun. Macam tu je. Contohnya ada orang suruh merompak. Kau pergilah rompak tu bank kalau kau tak ada duit. Kawan tu pergi rompak betul-betul. Lepas tu kena tangkap. Perompak betul-betul tu lah kena. Kita kena panggil jugalah. Kau apa saya suruh dia merompak? Saya gurau je bang. Saya suruh macam tu je. Logik lah, takkan nak pergi rompak bank. Kenalah juga kot 2-3 kali kena reman ke apa ke, sampai clear betul-betul, kita lepas duduk dalam. Iblis dan kuncunya hanya membisik. Hanya membisik. Sampai hari ni dia tak pegang tangan kita buat salah. Dia masih cakap. Itulah pendamping yang ada kat kita, namanya Korin. Yang mana dia letak salah satu ejen dia mendampingi kita supaya kita sentiasa buat salah. Jadi dia masih suruh. Dia tak pernah pun pegang tangan kita, start kereta kita, tolong bawa kita buat maksiat. Dia tak pernah. Sebab tu dia terkenal dengan suruh, bukan buat. Dengan suruh. Dia suruh je. Mana ada dia buat? Dia datang duduk sebelah kita, bang, abang nak pergi mabuk, saya tolong drive kereta. Ada? Datang terjurai-jurai, mata terkeluar. Ada? Tak ada. Dia suruh je. Kita pergi buat. Yang ajak kita, yang kawan kita, yang pimpin kita, syaitan manusia. Syaitan manusia. Yang inilah sedih. Ini yang sedih. Baik, Adam AS keluar daripada syurga dengan makan sikit buahnya. Buah tu pun bukanlah Allah tak, sikit tantah tak habis makan pun, gigit-gigit-gigit, kena lah kot. Kena denda, Allah Ta'ala marah, turun. Umat Islam sekarang makan apa? Satu buah. Pergi tengok restoran. Tengok restoran tu punya tulisan pun kita tahu ni bukan Muslim punya kedai. Tengok pula yang kat cashier tu, Allah, rambut warna kuning, ada sobang. Tengok pula tukang masak seluar pendek. Yang makan hajah dengan haji semua dalam tu. Elok lah. Bila tanya haji, kenapa makan kedai tu? Dia ni tak makan kiok ni, tahu? Dia tak makan kiok, mana kau saudara dengan dia ke? Taklah, tapi dia ada bangsa-bangsa yang tak makan anu ni. Cakap je lah babi. Semua nak bagi lembut je. Habis tu, macam mana boleh tahu dia tak makan apa semua? Tengoklah dalam tu, tengok hajah, haji semua pakai lebay, semua ada dalam tu. Itu dia punya logo halal dia. Orang pakai ketayak. Letih lah macam ni. Sudahnya orang kafir sendiri tak makan kedai tu, orang kita yang banyak beratur. Kalaupun dia tak makan apa ni, babi, habis ayam sembelih, tak payah. Kalau dia katuk belakang kedai dia. Inilah masalah. Berapa banyak makan? Satu buah, silat-silat dah 3-4 round balun. Tu bab tu. Makan klaim, tipu. Gaji 8 jam, kerja 4 jam. Lagi makan rasuah, tu saya cerita lah. Makan harta orang, tipu orang, peras orang, ambil hak orang. Ni mimpi nak masuk syurga. Adam makan satu buah je. Buah tu pun bukan siapa-siapa punya tau. Kat syurga tau, bukan orang punya. Memang syurga untuk dia pun. Tapi Tuhan dah larang dia, sebab tu dia kena hasut dengan iblis. Iblis cakap, kalau
Kau tak makan, lama-lama jadi malaikat. Masa malaikat tak makan, dia tak mau jadi malaikat. Dah tu syurga ni memang untuk kita. Kita je yang makan-makanlah. Kalau kau nak kekal jadi manusia, Adam nak jadi manusia lah, dia ada isteri, dia nak kahwin, dia macam kita. Malaikat tak ada jantina, tak ada tidur, tak makan, tak apa semua. Jadi dia suka jadi manusia. Jadi Iblis cakap, pergilah makan. Kalau kau tak makan, kau jadi malaikat lah. Itu salah satu pandangan ceritanya. Dia tertipu, terpedaya. Tapi buahlah cerita dia. Kita makan apa? Bukan kita dalam ni lah, jangan suspend pula. Kita ni umat sekarang lah, umat manusia yang banyak berlaku ni, makan tak tentu hala. Semayang macam Iblis tadi, semayang pun tak. Jadi dua-dua ni Tuhan bagi cerita supaya kita tengok, bukan tengok macam cerita Doraemon. Tengok sebab turun tu apa, dan banding balik dengan kita nak masuk balik rumah tu macam mana. Kalau dua ni pun kena turun pasal benda macam ni, mahal syurga tu. Tetapi beza Adam dengan Iblis, Adam buat salah, dia sujud. Iblis tak nak sujud. Itu saja. Dua-dua buat salah, tetapi Iblis tidak mau sujud. Adam AS atuk kita tunduk pada Allah Ta'ala. Itu sifat kita. Buat salah, minta maaf. Baru saya nak masuk Ramadan. Untuk masuk balik ke dalam syurga, Allah buat banyak package. Salah satu package ialah package Ramadan. Kalau tak ada package yang ada Tuhan bagi, memang jenuh nak masuk balik dengan perangai kita yang huru-hara ni. Jadi package itu salah satunya Ramadan, 1 bulan. Terkandung dalam package ini banyak skim yang ada dalam ni yang kita kena rebut dalam 2-3 hari lagi. Apa skim package yang ada? Banyak, setebal ini buku. Lebih kurang berapa kali kuliah ni tak tahu, tapi saya ambil yang besar je. Package pertama kena ambil puasa tu sendiri. Siam, puasa. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallahu bizalika wajhahu anin nar 70 kharifah. Ni Bukhari. Apa Nabi kata? Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah, melainkan dengannya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ni kita nak planning balik. Allah bagi Ramadan ni special untuk umat Muhammad ni. Umat lain tak ada Lailatul Qadar tarawih semua ni. Bagi dia tahu umat Muhammad ni memang problem, umat akhir zaman ni. Jadi Tuhan bagi package ni, ambil lah. Package rangsangan untuk masuk syurga. Ya, kena rebut. Tak kisah B berapa kita, T berapa kita. Antaranya puasa. Kerana Allah, Nabi cakap apa? Siapa berpuasa 1 hari, Allah jauhkan muka dia dengan api neraka 70 tahun perjalanan. Kita kalau jalan kaki sejam sampai mana? Jauh lah. Jauh. 1 hari 24 jam jalan tak berhenti. Mau sampai Rawang lah kot. Sehari setahun 365 hari jalan, mau sampai dekat UK kot. Jalan tak berhenti. Jauh tau setahun. 70 tahun seusia orang tua, jalan daripada muda tak berhenti. Pusing Malaysia tak tahu berapa round dalam bumi. Itu 1 hari puasa. Kita puasa bukan 1 hari, 30 hari. 2100 tahun perjalanan kaki. 1 tahun puasa. Tak nampak bayang langsung dah. Tak nampak bayang langsung. Dan bukan setahun kita puasa, berpuluh tahun. Tengok umur kita lah. Jadi jauhlah muka orang yang puasa ni daripada api neraka. Maka bila muka jauh, jasad dia pun jauh daripada api neraka. Seterusnya lebih kurang sama juga. Lafaz berbeza sikit riwayat Tirmizi. Tidak ada seorang pun yang berpuasa di jalan Allah fi sabilillah, kena dengan jalan Allah lah, bukan jalan keramat mana-mana ni. Puasa di jalan Allah mengikut tata cara, mengikut disiplin, mengikut konsep, niat, dan perlu menjaga adab-adab semualah. Complete package.
baru dipanggil di jalan Allah. Bukan puasa pasal nak kuruskan 2-3 kilo. Tu di jalan lain pula kita pergi. Bukan tak boleh, tetapi tu poin nombor 3, nombor 4, nombor 5. Pertama, lillahi ta'ala. Bila lillahi ta'ala, tinggalkan maksiat-maksiat yang ada. Tak bolehlah puasa kejap lagi tikam nombor ekor juga. Ini bukan di jalan Allah Ta'ala, ni jalan pelingkup. Memanglah dia puasa sah, tapi tak dapat apa manfaat lah. Lagi sekali hadis Tirmizi ni, siapa puasa satu hari di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat satu parit antara dirinya dengan neraka sejauh langit dan bumi. Kita tengok langit tak nampak ujung. Seluas itulah parit yang ada Tuhan letak roadblock kita dengan neraka. Tu sehari. Berhari-hari kita puasa, tak tahu berapa banyak parit ni kita buat. Berjauhlah, sangat jauhlah kita daripada api neraka, insya-Allah. Yang penting puasa betul-betul. Seterusnya, pakej yang terkandung dalam pakej ini ialah satu ruang dan peluang untuk masuk syurga. Keluar jauh daripada api neraka dan boleh masuk syurga. Daripada Umamah, sahabat Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi bahawasanya, cuba bagi tahu aku satu amalan yang boleh membawa aku ke syurga. Abu Umamah ni orang baik lah. Dia bukan todi punya kaki. Semayang dia dah buat, semua dah buat. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bagi tahu aku amalan yang boleh bawa aku pergi syurga. Nabi cakap, hendaklah kau berpuasa, kerana tidak ada yang dapat menandingi puasa. Dalam banyak-banyak amalan, Nabi cakap puasa. Jadi bila kita dah jadi orang semayang, mengucap puasa ni, next jambatan untuk kita masuk syurga. Pasal dia, Nabi boleh cakap banyak benda lain, pergi haji 3 kali ke apa ke, Nabi tak cakap macam tu. Nabi cakap puasa. Dan puasa ni paling senang, modal tak payah, tak payah minum pun, tak payah makan pun susah nak buat. Bukan susah ustaz, tidur je lah jadinya. Tidur pun tak apa, jangan tak puasa sudah. Jadi insya-Allah lah kita dalam ni semuanya berpuasa. Itu pakejnya terkandung yang nombor 2 bagi masuk syurga. Tadi jauh api neraka. Dan pakejnya juga terkandung pada penghapusan dosa. Buku kita ni duk berlambak rekod dosa. Dosa-dosa yang paling banyak dosa kecil, walaupun badan kita tak kecil. Dah azan ke ni? Belum. Itu bunyi apa? Oh tu jam, cepat sikit. Ma sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bukan keluar jauh dari neraka dan masuk syurga. Dosa pun bagi padam. Bagi padam. Tak padam dosa ni pening. Kita duk sebut pada masa esok, malu tau. Malu. Dosa kecil ni berkontena kita. Contoh apa ustaz? Contoh, tuan-tuan dalam ni, saya yakinlah takkan ada yang mabuk todi pun. Takkan ada yang namanya, kalau ada orang namanya nombor ekor dalam ni, pening lah. Ada duk berzina lagi ke, duk sembah patung ke apa ke, tak ada dah dalam ni. Derhaka mak bapak, riba, peras ugup, merompak, apa semua tak ada dalam ni. Jadi kita tak buat dosa besar, kita cuma ada dosa kecil yang lama-lama jadi besar. Jadi besar. Apa contoh dosa kecil tu? Contohnya pagi-pagi Allah terlambat bangun subuh, lewat sikit dah dosa. Bukanlah terlepas lagi, tapi dah ujung-ujung tanduk, dosa kecil. Lepas tu pergi buang sampah, Allah pakai kain pelikat, pusat terkeluar. Anak jiran pun bukan muhram kita, walaupun budak tu daripada kecil kita tengok dia, udah besar kahwin, beranak pinak, tengok pakcik ni punya perut, aduh satu macam, dah dosa lagi sikit. Pergi buang sampah pula, terpelanting sikit pergi rumah jiran, buat tak tahu, kena sikit dosa lagi. Cucur rokok, sikit lagi dosa. Buang puntung rokok kat rumput, terbakar rumput tu, sian dia, kena api kita, dosa lagi. Ni berapa jam dia dah berdosa dah. Buka TV pula, tengok pula, ui ada kugiran, ui cantik Minah ni. Minah ni pula kedemang setengah jam, dosa kecil lagi. Macam tu lah. Nak sampai ke malam berbuih. Saat lagi pergi tengok handphone, Allah mak,
Alamak, ni handphone siapa saya pegang ni? Kata padam habis. Aduh. Tengok handphone, scroll. Tak guna punya mamat ni. Ini aku kenal ni. Dia ni share pula benda bukan-bukan. Dosa kecil. Lambat bagi makan kucing, lapar kucing tu tergolik-golik, dosa lagi. Dia pergi masuk rumah kita pelempong kepala dia, silap terlebih pula kena jatuh longkang, dosa lagi. Banyaklah tuan-tuan benda ni. Masing-masing punya cara lah. Yang ni nak bagi perapus macam mana? Memang Tuhan bagi option free. Yang penting semayang. Dan salah satunya ialah puasa. Puasa dengan iman dan mengharap pahala, Allah hapuskan dosa yang telah lalu. Dosa kecil-kecil ni lah. Ni pun esok kat Padang Mahsyar, jenuh kita sebut ni. Ya Allah, Tuhanku, aku pergi baling butuh rokok ni pun kau tulis juga. Memang dikabarkan bahawa umat nanti akhir zaman, bila dia pegang kitab amalan dia, dia sendiri tak sangka benda tu pun tulis. Bahkan yang dalam hati pun tulis. Macam mana 24 jam ni? Banyak benda nak bentang ni. Aku selepas buang sampah itu hari, aku pergi tengok Facebook janda baru. Dia punya pakaian cantik punya. Allah, sebut. Kita sebut, semua orang dengar. Malu tuan-tuan. Nak padam ni bila? Ni Ramadan ni. Package. Puasa elok dengan iman dan mengharap pahala. Allah hapus dosa yang kecil-kecil. Seterusnya, malam Tuhan bagi perapus. Ma qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa solat malam di malam-malam Ramadan, tu namanya tarawih. Maka Allah dengan iman dan mengharap pahala, Allah hapuskan dosa yang telah lalu. Padam lagi dosa kecil-kecil tu. Pasal Tuhan tahu banyak dosa kecil ni. Kalau kumpul-kumpul jadi besar juga. Tu betul-betul azan tu. Tu azan tu nya. Tu tak ingat masjid ni surau ni macam mana. Dah berhenti ke apa ni? Sambunglah sikit kot. Kalau ada sati ke apa okey juga. Kadang tuan-tuan ni belanja lah sikit. Gurau je lah. Baik. Tarawih pun sama. Penghapus dosa kecil-kecil. Kecil-kecil. Dan satu lagi hadis bunyi lebih kurang, maqama lailatul qadar. Siapa solat gedebuk jatuh ngam-ngam malam Lailatul Qadar. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dengan iman dan mengharap pahala, Allah hapus dosa yang telah lalu. Lailatul Qadar ni mesti kita dapat insya-Allah. Kalau 10 malam terakhir tu kita beribadatlah. Dia bukan ikut orang. Dia ikut malam, siapa kena malam tu dia jadilah. Ini kadang-kadang sembang pun tak tahu macam apa dah. I rasa semalam tu Lailatul Qadar. Habis kawan depan tu, I rasa minggu lepas kot. Kau punya minggu lepas. Kau semalam. Bini dia pula cakap, esok kot bang. Esok pula. Hang merepek apa ni? Ingat malam tu datang kat kepala hang je. Dia malam tu siapa yang beribadat malam tu lah. Bukan dia datang kena kat orang. Memanglah kena kat orang. Tapi dia bukan ikut individu. Semalam kau, lusa kau, pagi kau. Bukan macam tu. Pasal apa dia cakap, pakcik seorang ni cakap dia dapat semalam Lailatul Qadar ni. Dia semalam duduk kursi malas, dia tengok bintang. Dia tengok bintang, banyak betul bintang. Lama-lama bintang tu berpusing-pusing. Berpusing-pusing, bentuk love ada, bentuk apa je. Ini malam ni Lailatul Qadar. Malam ni pelik ni. Bang, awak tadi buka puasa, balon daging macam-macam, ubat darah tinggi tak makan. Kau pergi tengok langit lama-lama, bukan bintang tu pusing, kepala hang yang berpusing. Lepas tu Lailatul Qadar mari pula. Isunya sekarang duduk tengok bintang tu, berapa orang suruh tarawih? Tak guna Lailatul Qadar mari pun hang tengok bintang tu, berlek mata, baca rokok lagi, tengok kopi lagi, buat apa? Ini masalah kita. Seorang lagi cakap 2 hari lepas. Dah pasal apa pula kau berhujah 2 hari lepas ni? Aku ada pokok kelapa belakang rumah aku. Aku tengok tepat pukul 1 pagi, pokok kelapa tu sujud ke arah kiblat. Sudah. Bang, monsun timur laut tak settle lagi. Semalam memang ada ribut. Engkau punya buah kelapa pun kau tak kait.
Dia punya arah pula memanglah kiblat kat situ. Dia bukan sujud tu angin tolak. Oh ya ke? Ya, tapi aku rasa hari itulah. You buat apa tengok pokok kelapa? Orang suruh mengaji baca Quran, orang suruh beribadat, bukan tengok pokok kelapa. Seorang lagi cakap kucing dia terbang pula tiba-tiba. Ada pening lah macam ni. Inilah orang kita. Bukan orang Malaysia lah, tak tahu bangsa apa lah. Tengok benda pelik lah tu kadar tu. Ya, Nabi bagi tanda esoknya, bukan malam tu. Jadi Lailatul Qadar ni buat je lah 10 malam akhir tu. Kalau nak miss sikit pun, malam ganjil janganlah tinggal. Riwayat dia. Jadi tumpulah. Ini esok lagi 3 hari penuh sampai depan tu. Sampai belakang tu orang semayang tu 3 hari pertama. Pakai baju macam pengantin pun ada. Bertujuh-ujung ni kat muka. Kalau ada ni lah. Takut yang ada ni pun lebuh lah. Itu masalah, semua nak balik kampung dah. Indahnya sungguh di hari dah pening dah dengar lagu tu. Malam dingin subuh pun lebuh. Dingin je. Ada mood raya dah. Tengok 2 minggu lagi keluar lagu raya. Ni masalah kita. Jadi siapa solat malam Lailatul Qadar kena ngam-ngam, insya-Allah betul kita beribadat malam tu, Allah hapuskan dosa yang telah lalu. Tapi sedih tuan-tuan, semua yang kita sembang ni dia bersyarat. Ni baru kita nak cerita. Ada satu hadis Nabi riwayat Muslim. Nabi cakap apa ke Abu Hurairah? Solat 5 waktu penghapus dosa. 5 waktu ni penghapus dosa tengah-tengah. Dosa kecil lah. Jumaat ke Jumaat penghapus dosa seminggu. Tadi daily basis package, ini package mingguan. Dan yearly Ramadan ke Ramadan penghapus dosa tengah-tengah setahun tu. Banyak betul Tuhan sayang kita. Pasal dia tahu kalau nak ikut-ikutkan kita nak masuk syurga tu kan susah, saya cakap tadi. Kalau dia tak bagi auto maaf ni, memang jenuh tuan-tuan. Tolonglah buat. Tetapi Nabi tutup ayat tu dengan selama mana engkau tak buat dosa besar. Nampak? Syarat-syarat yang kita sebut tadi, kita sebut perinci tadi, akan dapat hanya pada orang yang tidak buat dosa besar. Penghapusan dosa, pergi jauh muka daripada api neraka 70 tahun jalan tadi, boleh masuk syurga dengan syarat tak buat dosa besar. Sekarang ni alhamdulillah lapang hati. Ustaz, saya memang tutup aurat cantik. Ustaz, saya memang tak minum arak. Ustaz, saya tak main judi, saya tak berzina, saya tak buat apa salah besar lah. Alhamdulillah. Cuma kita cakap kat adik, masukkanlah sekali tak semayang tu dosa besar. Jangan lupa. Inilah masalah orang. Dia ingat dosa besar tu merompak, rogol orang, ragut, bunuh orang. Dan dia tak rasa tak semayang itu bukan dosa besar. Sebab itu ramai yang puasa tapi tak semayang. Inilah masalah masyarakat. Bila dia ambil kecil dosa tak semayang, sedangkan carta antara tertinggi ialah orang tu tak sembah Tuhan. Jadi selama mana orang tu tidak solat, dia berpuasa, dia buat solat tarawih, Lailatul Qadar dia kena, dia tak dapat semua yang kita sebut tadi. Amalannya sah tetapi tak diangkat menjadi pahala dan mendapat bonus ganjaran. Dia tidak menghapuskan dosa, maka dia tidak menambah manfaat sekalipun. Dia sekadar sah saja. Tuan-tuan, kita baris 10 orang semayang, semua penerimaan Allah lain-lain. Seorang dapat 90 markah, seorang dia sedih sikit ingat dosa dapat mungkin 95 markah. Seorang lagi duk teringat kunci motor dia dah bawa dalam poket ketak dah tinggal 40%. Seorang lagi datang pasal kejap lagi nak dapat cop Pak Imam. Niat dia tak tahu apa, melelong tak ke mana dapat 10% je. Semua berbeza tapi semua sah. You ambil wuduk, you ikut syarat betul rukun betul sah lah, tapi Allah terima tu berbeza. Jadi orang yang berpuasa pergi sembahyang tarawih 8 rakaat, subhanallah lakil ma'bud, fadlan minallahi wa ni'mah, semua dia buat, witir dia buat. Alih-alih zuhur tadi tak sembahyang. Bayar zakat, belanja ni, bawa orang
buka puasa. Sekepala RM10, 100 orang RM1,000. Bagi. Asal tadi tak semayang. Ni masalah orang, pasal dia rasa semua boleh ditutup dengan solat, dengan lain-lain. Buat benda ni nanti Tuhan pandang lah. Aku bagi kapet ni tak apalah, aku tak semayang subuh, tapi kapet aku dah bagi 5. Hey brother, mari sini aku sembang. Saya bos, ni andai saya bos besar. Siapa nama adik ni? Mahdi. Orang panggil apa? Bon. Mat apa? Mahdi. Saya Muhammad lah. Muhammad lah. Saya bos besar, dia ni adik kita ni, dia ni office boy. Runner saya office boy. Kerja dia standby lah, apa kita suruh pejabat suruh lah. Saya datang hari ni kerja, saya bukan jumpa dia petang. Bos biasa jumpa petang lah, pasal apa, esok punya kerja. Mat, mari sini, kau duduk depan aku. Ini tisu 1 kotak besar, air mineral ni 2 karton, kau pergi hantar surah Ansar. Kau pergi hantar surah Ansar, kau jumpa Haji Johari ke apa, kau pergi bagi kat dia. Esok pagi, faham tak faham? Faham. Dia pun budak bagus. Kalau tidak takkan kerja dengan saya. Baguslah, adalah 2,000 lebih macam tu gaji. Balik-balik, dia balik rumah, sekali ada markah lama telefon dah. Girlfriend. Terus ajak tunang, terus ajak kahwin, sponsor free of charge. Dia punya senyum sampai sini lah. Habis mak dia pun pening, siapa pun pening. Apa kau senyum semacam dia, la tidur pun tak lena. Nak kahwin. Esok dia datang office, dia pergi vacuum saya punya kapet, dia pergi cuci kipas, jamban cleaner pun pening tengok dia. Makcik jangan buat, hari ni bantai nasi lemak saya bagi satu office, saya cuci jamban. Seronok, menyanyi-nyanyi lagi. Dengan aircon dia servis. Dia dulu pernah belajar sikit, apa ni, mechanical ke apa, dia pun balun cuci. Saya punya kereta dia parking kat pejabat, dua-dua dia bagi kilat. Berpeluh-peluh kawan ni. Saya datang petang, hari yang patutnya lah esoknya. Saya panggil dia, Mat, mes sini datang. Saya tanya apa? Ni ya. Ni dengan ni. Tak mau cerita lain. Ni dengan ni, kau dah hantar tak barang 2 tu? Tisu dengan mineral tu. Dia pun, Astaghfirullahaladzim bos, hai lupa dah bos. Dah tu kau buat apa satu hari ni? Ni lah saya vacuum ni, saya cat tu sikit, touch up ni vacuum tayar kereta apa semua dia cerita lah. Jamban semua dia cerita. Habis kat sampai pukul 4 petang, 5 petang dekat. Dah tu barang ni, saya lupa dah bos. Duduk depan kejap, kena gasak lah dengan aku. Pepok. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, saya terima tak semua benda dia buat? Saya takkan terima. Pasal aku bagi kau gaji, aku bagi kau kerja, aku bagi kau gaji, dan aku arah kau, kau buat benda yang aku suruh, bukan buat benda yang aku tak suruh. Yang aku suruh ni kau tak buat, benda lain ni orang boleh buat, bukan kerja kau pun. Apa cara dia nak selesaikan masalah ni? Dia kena minta maaf, itu pertama. Itulah Adam AS buat. Bila dia dah buat salah, dia terus sujud. Tapi janganlah sujud kat saya. Minta maaf bos, saya angkat tangan, saya betul-betul minta maaf, saya silap. Ni lah apalah semua, saya janji. Dah tu macam mana? Dia dah petang, Haji Johari pun dah balik, masjid tu pun dah tutup. Bergila nak hantar petang-petang ni, bahasa dah kasar sikit lah. Esok pagi saya buat bos. Kau tak settle esok ni, kau siap. Jadi esok pagi dia pun datang dalam kabut, dia pergi angkat pagi-pagi. Saya datang tengah hari, pasal saya takut dia tak hantar, saya silap kena hantar sendiri. Jadi datang tengah hari, saya panggil, Mat, kau dah hantar tak barang yang aku suruh kau hantar? Mat cakap, bos, hantar dah. Tak ada, kau temberang, entah ada dalam van ke apa. Mana Haji Johari punya cop mana? Dia pun tunjuk lah, ni ada tenyis sikit orang tua ni punya tenyis. Orang tua pula saya panggil. Brother ni punya cop, ada surau punya cop, acknowledgement. Jadi dia pun datang kat saya. Ni bos, ni sah. Saya pun tak buati, WhatsApp juga. Dah sampai barang, udah. Lepas tu saya buat apa? Kau duduk sini. Kena ceramah kali kedua. Pempong. Lepas tu,
baru saya akan tanya dia, kau buat apa semalam ni? Nampak tu bos, saya duk vacuum ni, cat ni apa semua. Kau pandai juga elektrik sikit ni. Pandai lah, boleh lah, dulu ada belajar. Aircon ni pun kau servis. Berapa biji kau servis semalam? Dah 3 biji bos. Tu kereta aku berkilat kat bawah tu kau juga tanya. Apa pasal kau seronok sangat ni? Bos, saya tak lama lagi nak kahwin bos. Dulu patut tunang dengan budak ni. Sekarang ni betul-betul mak dia dah approve, betul-betul nak jalan dah ni bos. Oh, nak tunang, nak kahwin Saya ambil RM50, saya buh dalam poket dia. Nah, ampau. Kahwin elok-elok, kerja elok-elok. Moral. Saya hanya akan terima semua perbuatan dia tambahan setelah dia buat yang saya suruh. Kalau dia tak buat lagi benda ni, saya takkan pandang benda lain dia buat. Allah ada arahan sunat, ada arahan wajib. You jangan mimpi dia pandang sunat selagi wajib you tak buat. You jangan mimpi. Jangan mimpi anda telah buat masjid 18 biji tapi you tak semayang, Tuhan akan terima. No. Amalan tu ditulis tetapi dibekukan, tak diangkat selama mana anda tak patuh, tak jumpa dia. Pasal ini soalan pertama dia akan tanya. Apa saya nak cerita sini tuan-tuan? Inilah masalah kita. Orang semayang pasti puasa. Saya boleh cabar tuan-tuan dan puan-puan, pergi cari orang yang solat 5 waktu tak puasa. Saya nak jumpa. You takkan jumpa. Orang yang solat 5 waktu tak puasa. Tolong bagi saya bagi 200 pun tak apa. Tetapi kalau saya suruh tuan-tuan dan puan-puan cari orang yang puasa tapi tak semayang, sekejap tuan-tuan dan puan-puan boleh cari. Kenapa jadi macam ni? Kerana orang kena tahu arahan nombor 2 itulah yang paling susah sekali nak buat, iaitu solat. Lain daripada solat, semua orang boleh buat. Haji, orang boleh pergi haji, dia ada duit, tetapi belum tentu dia semayang. Orang boleh bayar zakat ratusan ribu, belum tentu dia boleh semayang. Orang boleh puasa, belum tentu dia boleh semayang. Tetapi orang yang semayang pasti akan buat semua yang bawah itu. Sebab itu dia jatuh nombor 2 selepas anda mengucap register jadi Islam. Solat nombor 1 selepas itu. Dan itu Tuhan tanya dulu. Tak boleh cakap tuan-tuan, ya Allah, aku dah buat masjid 14,000 orang semayang, takkan tak boleh top up kot, aku punya zuhur 40 kali aku tak buat. Ingat apa? Tuhan pak saudara kita ke? You dengan orang you can bargain like this lah. You langgar berapa orang you tak boleh nak ganti, you ganti musang king ke apa ke, mungkin boleh sistem butter macam ni. Tuhan bukan macam ni, dia bukan nak musang king. Dia pemberi rezeki, tak ada masalah pun. Sekarang dia suruh sujud. Sebab tu saya patah balik tadi cerita. Beza Adam dengan Iblis adalah Adam sujud, Iblis tak sujud. Tak sepatutnya kita belah Iblis. Tapi malangnya Iblis bukan berjaya rekrut jin untuk mengikut dia. Anak Adam sendiri pun jadi kalangan insan yang tak sujud. Bahkan menarik kita untuk tidak mahu sujud bersama. Sebab itu perperangan antara kita, nafsu kita ni diperangi oleh 2. Jin, pembisik, dan manusia practically yang jadi syaitan juga. Dan benda ni tak sepatutnya jadi pada anak Adam. Tolong tepati SOP. Dan kita tengok orang didik anak macam mana. Kalau didik anak puasa sampai merangkak budak tu, tuan-tuan suruh dia puasa. Dah lah budak sahur pukul 12 tengah malam. Apa kak bagi dia sahur tengah malam? Dia tak bangun ustaz, pejam mata sahur. Habis tu akak bagi dia puasa ekstra 6 jam daripada akak lah. Dia budak kecil ni, puasa 12 jam tambah 6 jam lagi. Bagi dia sahur awal, ingat dia tidur tu tak absorb ke dia punya zat. 18 jam. Dia pergi sekolah 2 waktu, kendong beg 4 kilo. Naik tangga 3 tingkat. Anda pergi kerja pakai beg tangan, duduk dalam aircon. Sembang kari lebih. Lepas tu bila anak balik petang, mak nak buka puasa, mak nak, tolonglah 2 jam je lagi amboi. Pergi ambil beg dia, pergi sekolah dia. Lepas tu anda sahur pukul 12 tengah malam. Saya nak tengok siapa buka puasa dulu. Jadi bagi dia, mak bagi RM2, mak bagi RM2, bapak kau top up RM3, RM5. Dia peduli apa duit tu?
Yang penting aku nak minum. Haus ni. Duit nanti bukan pakai lagi. Bukan ada bank installment nak bayar. Tak apalah, mak beli kolam lah. Beli kolam 30-40 ringgit. Bor air rendam dia tu. Swimming pool instant. Jangan buka puasa. Lagi sejam je ni, celup dia dalam air. Berhabis duit. Lepas tu dia nak buka puasa pula 6.30. Mak pi booking hotel. Satu kepala RM100. 7 orang nak beranak, RM700 buka puasa hotel. Nak ra'i ni anak puasa ni. Seronoknya anak puasa. Menepik anak tu 6 apa? Dekat pukul 7 ha. Udah nak kena Parkinson ke apa? Meleleh dekat hotel tu. Bila nak buka? Sabar. Raya nanti dapat RM100. Alih-alih bila azan, apa yang dia minum? Satu sirap aiskrim 2-3 skop tidur lah. RM5.50 tak sampai. Habis 100. Sanggup untuk mendidik anak berpuasa. Tapi pernah tak orang buat macam ni untuk anak solat 5 waktu? Tak. Solatlah Zuhur, mak bagi RM2. Solatlah Asar, mak bagi RM2. Ada? Tak ada. Sebab tu lahirlah generasi yang puasa tapi tak semayang. Pasal yang buat itu mak bapak dia pun tak semayang. Pergi tengoklah. Kita tuan-tuan dan puan-puan bukan tak nak buka puasa kat luar. Tetapi kita fikir mana nak semayang. Itu dalam kepala kita orang yang semayang. Allah sini kan sempit. Allah shopping mall ni kan. Dan ke aku nak semayang. Nak buka telekung lagi. Nak tu lagi. Tak payahlah kau hantar mak balik lah. Mak makan kari pap pun tak apa. Kau pergilah makan yang mahal ni. Kita mikir lepas tu nak semayang. Tapi mereka fikir ke tak? Tak fikir. Sampai isyak. Sampai pukul 10 kat situ juga. Mana anak tak lahir jadi generasi yang puasa dan tak semayang? Maka akan jadi salah tu siapa? Kita jugalah. Kita yang buat perangai macam ni. Jadi tukarlah tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sujud pada Allah Ta'ala, supaya baru semua dalil-dalil yang kita sebut tadi, manfaat tu baru Tuhan kira. Selama mana kita tak buat dosa besar. Penghapusan dosa ni akan berlaku secara automatik selama mana kita tak buat dosa besar. Selagi tak semayang, selagi itu you punya benefit tak dapat apa-apa. You jangan mimpi sunat Tuhan terima, wajib you tak buat. Jangan kejar tarawih, maghrib tak semayang. Ini pelik. Jadi cukuplah takat tu. Pasal lagi 2 bulan baru jumpa. Perah perhabis dia ini. Bos minta maaf. Tuan pengurusi ni. Dia dah gosok mata tu, suspend kat tu. Tapi belum pukul 9 lagi nah. Selamat berpuasa. Selamat bertemu Ramadan. Moga Allah Ta'ala kuatkan kita, istiqomahkan kita, disiplinkan kita dan jadikanlah kita insan yang solat. Tuan-tuan janganlah cakap pula yang puasa tu, kau tak payah puasa lah pasal kau tak semayang. Lagi teruk. Biarlah dia puasa, kurang-kurang sah puasa dia. Nanti dia taubat, dia tak payah kadak. Tetapi kita cakap lah, semayang lah. Sekarang kan sahur, Tuhan buat antara lagi 50 ayat je Nabi SAW, antara jarak antara imsak dia ni, lebih kurang dia berhenti sahur, dekat-dekat nak subuh. Takkan tak boleh semayang subuh. Buka puasa maghrib, takkan tak boleh semayang maghrib. Bukan ada pekerja dah masa ni. Inilah institusi didikan Ramadan ni. Yang isap rokok cuba-cubalah kurang. Janganlah jeling pula aku. Isap rokok ni tuan-tuan, dia lagi penting daripada kurma. Sahur lepas kurma, dia mesti nak kena 2 petang dulu. Berdengung menghadap subuh tu. Lepas tu pukul 10 pagi mengamuk kat bini. Baran je tak tentu pasal. Seminggu lah perempuan adab perangai lelaki yang isap rokok ni. Dia nak hentuk kepala dekat dinding rasanya. Baju ni salah, slipper salah letak sini. Dia hangin, dia tak dapat dos tu. Bila buka puasa, orang nak bancuh air, dia semua tak penting. Rokok aku mana pah? Rokok aku mana pah? Bila kena rokok dah 12 jam tak kena rokok, mulalah jadi stone satu macam Berhentilah sikit-sikit. Daripada 20 batang bagilah jadi 5 batang macam tu. Yang lambat semayang cepat-cepatlah semayang. Yang tak semayang lagi jadilah orang yang semayang. Tapi saya cerita ni kat masjid, surau orang dah tentu semayang. Tapi bila kita dah tentu semayang, berubahlah jadi lebih baik sikit. Supaya package Ramadan ni kita dapat semua, Allah kosongkan dosa kita. Kita mengadap balik Aidilfitri dan seterusnya, kita kejar balik ibadat-ibadat dan kita buat yang wajib
barulah Allah Ta'ala terima yang sunat-sunat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.